Hari ini, mari kita luangkan masa untuk mempelajari makna doa dengan kubah yang bertajuk Doa dan Kuasa Roh Kudus. Menurut ajaran-ajaran 66 buah buku Alkitab, doa adalah alat yang sangat penting yang membenarkan kita untuk meminta kuasa Tuhan. Tertulis dalam Alkitab bahawa apabila kita meminta bantuan Tuhan dan meminta kuasa Tuhan melalui doa, kita dapat menjadi yakin akan hasilnya kerana Tuhan terlibat, bukan? Kita juga dapat memahami melalui Alkitab bahawa setiap kali pekerjaan hebat Tuhan berlaku, itu selalu disertai dengan doa. 2000 tahun yang lalu, para rasul berkumpul di ruangan atas bilik Markus selama 10 hari selepas Yesus naik dari Bukit Zaitun dan berdoa dengan bersungguh-sungguh agar kuasa Roh Kudus datang ke atas mereka. Ini kerana sebelum Yesus naik ke syurga, Dia berjanji untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus ke atas murid-murid. Dia meminta mereka untuk tinggal di Yerusalem dan tunggu sehingga mereka menerima kuasa itu. Jadi mereka berdoa bersungguh-sungguh selama 10 hari dan menerima Roh Kudus awal musim pada hari Pentakosta. Memandangkan mereka melakukan pekerjaan Injil dengan kuasa Tuhan, berlaku perkara yang menakjubkan dan luar biasa. Oleh itu, doa adalah alat terbaik untuk meminta kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan selalu menyuruh kita melakukan sesuatu melalui doa. Tuhan juga mengajar kita bahawa doa lebih pantas daripada kaedah komunikasi lain yang ada di dunia, bukan? Pada zaman dahulu, apabila orang menyampaikan berita, mereka menggunakan surat biasa atau surat ekspres yang sedikit lebih cepat. Anda mungkin tidak mengetahuinya dengan baik kerana jarang menggunakannya hari ini. Kini, orang menggunakan email. Sekarang, orang menggunakan aplikasi berbual yang lebih pantas daripada email. Dan melalui aplikasi, boleh menghubungi orang di luar negara dengan segera. Namun, ada kaedah komunikasi yang lebih pantas. Ni-mail. Ni bermaksud lutut dalam bahasa Inggeris. Menghantar email dengan berlutut adalah yang terpantas. Malaikat Gabriel menerima jawapan Tuhan atas doa Daniel dan menyampaikan kepadanya, bahkan sebelum Daniel selesai berdoa, bukan? Oleh itu, doa ialah syarat yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Mari kita baca buku Matius bab 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kerana setiap orang yang meminta, menerima. Ini bukan firman saya, tetapi firman ini diberikan oleh Tuhan apabila Dia datang ke bumi ini dalam tubuh pada 2000 tahun yang lalu. Kerana setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di syurga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini, Tuhan berfirman, mintalah, maka segala akan diberikan kepadamu. Oleh itu, marilah tekun meminta. Berdoalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jika ada sesuatu yang membuat kita rasa terperangkap atau kecewa, atau ada sesuatu yang kelihatan tidak ada penyelesaian, maka kita mesti mengetuk dan meminta di bawah rahmat Bapa dan Ibu. Apabila ketuk, kita tidak harus hanya ketuk sekali. Jika tidak dibuka, kita perlu terus mengetuk sehingga terbuka.
Oleh itu, Tuhan berfirman, bahkan orang di dunia ini tahu memberi kepada anak mereka yang mereka minta. Apalagi Tuhan Bapamu di syurga, Dia akan memberikan kepada anda yang meminta kepadanya. Marilah pergi ke buku Markus bab 9. Walaupun kita mengetahuinya, tetapi kadangkala tidak mempraktikannya. Akibatnya, kita gagal merasakan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Buku Markus bab 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu, sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Kita perlu mengumpulkan doa kita setiap hari. Alkitab berkata bahawa Tuhan akan menjawab semua doa kita pada akhirnya apabila doa kita meminta kuasa Tuhan terkumpul. Dan jika doa kita menurut kehendak Tuhan, bukan? Tuhan berkata dengan jelas, jika kamu minta, akan diberikan. Jika kamu cari, akan mendapat. Jika kamu ketuk, pintu akan dibukakan. Inilah janji Tuhan. Tidak seperti manusia, Tuhan tidak berbohong atau membuat janji yang tidak dapat ditepatinya. Oleh itu, kita harus berdoa dengan tekun pada masa doa pagi dan masa doa petang. Kita harus berdoa untuk apa sahaja yang kita lakukan sepanjang hari. Semasa kita berdoa, kita mesti mempercayai janji Tuhan akan diberikan kepadamu jika kamu minta. Pintu akan dibukakan jika kamu ketuk dan akan mendapat jika kamu cari. Jadi, terdapat banyak contoh nenek moyang iman yang menerima berkat melalui doa. Melalui doa Elia, 850 nabi palsu dikalahkan di Gunung Karmel. Melalui doa Yosua, Tuhan membuat matahari tidak bergerak sepanjang hari dan bulan berhenti semasa peperangan. Kuasa yang menakjubkan ini ditunjukkan ketika Tuhan menjawab doanya. Doa Yesus di Bukit Zaitun juga menghasilkan pekerjaan yang menakjubkan dengan memimpin seluruh umat manusia agar diselamatkan, bukan? Doa benar-benar penting bagi kita semua yang mempercayai Tuhan. Semasa berdoa, kita tidak harus mengatakan perkara berulang kali tanpa iman, tetapi mesti beriman dengan sepenuh hati. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Inilah janji Tuhan. Memandangkan Tuhan memberikan janji ini kepada umat manusia apabila Dia datang ke bumi dalam tubuh. Mari kita meminta untuk kuasa Roh Kudus Tuhan dan mengalami kuasa doa hebat untuk pekerjaan memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke hujung bumi. 2000 tahun yang lalu, para rasul tekun berdoa selama mingguan berdoa dan menerima Roh Kudus. Marilah memastikannya dalam Kisah Para Rasul bab 1. Bab 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus,
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Jika kita sambung membaca, kita dapat melihat Petrus menginjil kehendak Tuhan. Dalam ayat 14, semua murid Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus selepas dia naik ke syurga. Sekumpulan berjumlah 120 berkumpul dan berdoa dengan tekun selama 10 hari di ruangan atas bilik Markus. Tuhan menjawab doa mereka selepas 10 hari. Bab 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung kerana mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, iaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Mereka berdoa dengan tekun selama 10 hari. Pada hari Pentakosta, semua orang kudus gereja awal menerima kuasa Roh Kudus Tuhan dan Injil diberitakan dengan pantas. Pekerjaan yang menakjubkan berlaku. Perkara yang menakjubkan yang tidak pernah berlaku dalam pekerjaan Injil mula berlaku. Bab 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, iaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan, Tuhan kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3,000 jiwa. Inilah yang berlaku selepas gereja awal menerima Roh Kudus awal musim pada hari Pentakosta. Pada hari kenaikan, mereka kagum dan amat gembira melihat Yesus naik ke syurga. Mereka berkumpul dan berdoa bersungguh-sungguh. Jumlah orang yang berkumpul kira-kira 120. Semasa Yesus memberitakan Injil selama 3 tahun setengah, dia mengadakan banyak tanda, mukjizat dan keajaiban. Dia menunjukkan kuasanya dengan memberi makan kepada 5,000 orang dengan 5 bungkus roti dan 2 ekor ikan. Bahkan 12 bakul dipenuhi dengan lebihan makanan. Namun, hanya kira-kira 120 orang yang mempercayai Yesus. Selepas 3 tahun setengah, hanya terdapat kira-kira 120 penganut. Namun, Petrus menginjil berapa banyak orang selepas menerima Roh Kudus? Hanya 1 hari, 3,000 orang dibaptis. Bukan 3 tahun setengah. Bagaimanakah itu mungkin? Murid-murid memanggil kuasa Roh Kudus ini? Jika anda membaca dari bab 1 ayat 14, apa yang murid-murid lakukan bersama? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Dalam buku Markus bab 9, Yesus berfirman,
tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Berdoa bersungguh-sungguh. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalian semua, terdapat perkara yang harus kita lakukan di bumi ini sehingga hari kedatangan Bapa. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Kita harus mengubah perkara yang tidak sempurna tentang diri kita. Bahkan perkara yang sukar bagi kita untuk betulkan. Sambil mencari semua saudara-saudari yang belum ditemui, kita dapat berdiri tanpa bercelah, tak dapat bersalah di hadapan Tuhan apabila Dia datang. Bukan? Kita tidak dapat melakukannya sendiri kerana manusia mempunyai keinginan daging sendiri. Tidak dapat dilakukan jika Tuhan tidak membetulkan dan mengubah kita. Pekerjaan membimbing 3,000 orang bertaubat dalam satu hari tidak mungkin dengan kemampuan Petrus sendiri. Dia meminta Tuhan untuk Roh Kudus. Memandangkan dia didorong oleh Roh Kudus dan memberitakan firman, 3,000 orang dapat segera bertaubat kerana kuasa Roh Kudus. Pekerjaan yang luar biasa ini dicapai melalui doa. Harap ingat ini. Mari kita lihat beberapa lagi ajaran Yesus mengenai doa. Dalam buku Lukas bab 11 ayat 5 tertulis, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, kerana orang itu adalah sahabatnya, namun kerana sikapnya yang tidak malu itu, dia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh kerana itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kerana setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ulang kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kala jengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di syurga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bukankah dikatakan bahawa kita perlu meminta agar menerimanya? Marilah kita meminta dengan tekun. Mari kita lihat buku 1 Yohanes bab 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Tuhan, tahu bahawa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, iaitu, apakah yang Tuhan lakukan? Bahawa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dia mengabulkan apa sahaja yang kita minta. Ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahawa Ia mengabulkan apa sahaja yang kita minta, maka kita juga tahu bahawa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tuhan mengabulkan apa sahaja yang kita minta. Terdapat janji bahawa jika kita meminta, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita minta. 1 Yohanes bab 3 ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Tuhan adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Kerana kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di sini juga, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Jika Tuhan tidak memberikan, Dia tidak mengatakan dalam banyak bahagian Alkitab, apabila kamu berdoa, akan menerima dan mencari, dan pintu akan dibuka.
Tidakkah anda berfikir begitu? 이렇게 잘못된 가르침을 주실 분이 아니시지 않습니까? 다윗도 Daud banyak berdoa kepada Tuhan setiap hari. 많은 기도의 간구를 또 올렸고 솔로몬도 1000번째 Salomo menjadikan Israel sebagai kerajaan yang sangat makmur 지혜를 얻어서 melalui khidmat yang diberikan Tuhan 부국 dengan mempersembahkan beribu-ribu korban bakaran. 이스라엘을 반석 위에 단단히 올려놓는 그 Salomo banyak berdoa untuk menjadikan Israel sebagai dasar yang kuat. 일이었습니다. 우리가 잘 아는 요수아, Musa, 모세, 또 Abraham, semua nenek moyang iman yang kita kenal dengan baik 전부 dapat menjalani kehidupan iman dengan mulia dan indah melalui doa. 살아갈 수가 있었습니다. 초대교회 성도 Itu sama dengan orang kudus gereja awal. 산중 사막으로 또 Walaupun mereka dianiaya dengan diberi makan kepada singa 조금도 atau mengembara di padang gurun, 영원한 천국의 mereka tidak pernah takut. 등불이 Sebaliknya, 꺼지지 않았던 것은 lampu harapan mereka tidak pernah dipadamkan. 약속하신 Itu semua syukur atas kuasa doa yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, bukan? 믿음을 가지고 Saya berharap bahawa kita semua berdoa dengan iman untuk masa kita kekurangan 이 복음 dan bahawa Injil ini akan diberitakan di Samaria dan hingga ke hujung bumi secepat mungkin 우리도 영원한 천국 고향 supaya Bapa akan datang dan membawa kita ke tanah air syurgawi yang kekal dengan segera. 자매들 귀를 Saya berdoa bahawa Tuhan akan membuka mata, telinga dan minda saudara-saudari kita yang hilang. 하늘 아버지 하늘 어머니 Kita tidak boleh tinggal diam, 돌아오라고 tetapi menginjil dengan tekun, 전하는 meniup trompet dengan message. 우리의 음성을 Datanglah segera kepada Bapa dan Ibu syurgawi, 보고 yaitu roh dan pengantin perempuan. 제가 꼭 되시길 바라겠습니다. Marilah kita berdoa. 열심히 기도합니다. Tuhan akan memberi kita apa sahaja yang kita minta. Adakah anda percaya ini? Kita mesti percaya bahawa Tuhan akan memberi kita. Cari dan kamu akan mendapat. 찾을 것이다 구했습니다. Tuhan memberi kita prasyarat, 이라는 이 yaitu 조건이 cari. 때문에 Kita perlu berusaha untuk mencari. 구하면이라는 Minta. 있기 때문에 Kita perlu berusaha untuk meminta. 두드리면 Ketuk. 어떻게 Apa yang 하느냐? akan berlaku? Pintu akan dibukakan. Pintu tidak terbuka dengan sendirinya. Jika kita ketuk, pintu akan dibuka. 찾아야 Jika kita cari, kita akan mendapat. 구해야 Jika kita minta, kita akan menerima. 이 기도는 Doa adalah alat yang sangat penting untuk meminta kuasa Tuhan. 통로이기 때문에 Kita dapat mengalami kemuliaan keselamatan yang hebat secara rohani 구원의 크신 yang Bapa dan Ibu berikan kepada umat manusia. 체험하시고 그래서 Marilah kita berdoa 영화로운 agar hari yang mulia apabila kita akan kembali ke tanah air syurgawi kita yang kekal akan datang tidak lama lagi. 될 수 있도록 하나님께 열심히 함께 기도하도록 Daripada berdoa untuk perkara duniawi 잠깐 있다 yang sementara dan kemudian lenyap, 기도하는 것보다는 영원하고 marilah berdoa untuk kehidupan kekal roh kita. 열심히 기도하고 Meminta semua ahli keluarga Sion melakukan ini. 다 되어 주시길 Saya ingin tamatkan kubah hari ini. 말씀 이것으로 마치도록 하겠습니다. Sekian, terima kasih.